Bila kamu telah mengenali akan diri kamu itu sendiri dengan rangka-rangka yang kamu pelajari, apa yang kamu tempuh, ilmu itu kamu dapat, yang kesedaran yang tersangat harmoni yang berada di dalam diri kamu, kamu disedarkan disebabkan itu, baru kamu akan tahu kerap kedengaran hu-hu bergema di setiap bucu. Nak cerita di sini, bila kamu tahu dalam diri kamu, hujung pangkal diri kamu ini macam mana sebenarnya, barulah kamu tahu dia sentiasa hidup. Macam yang kita katakan tadi, hidup. Sudahkah kamu memahami erti hidup? Bila kamu berguru tanya apa itu hidup, baru kamu akan tahu selagi kamu hidup, adakah kamu masih lagi hidup? Sudahkah kamu memahami apa itu hidup? Sudahkah kamu menikmati apa erti hidup? Assalamualaikum. Assalamualaikum Rahim. Baik, hari ini kita nak bedah lagu Raja Simur yang dinyanyikan oleh Sikma dan Kimi Kimo. Liriknya ditulis oleh Sikma dan Kimi Kimo. Tapi kali ini kita nak bedah lirik Kimi Kimo. Sebelum ni saya ada bedah lirik Raja Simur yang dinyanyikan oleh Sikma. Kalau ingin tahu, boleh tengok ke video Trong Alif yang bertajuk Sikma Raja Simur. Itu semuanya lirik asal daripada Raja Simur. Sekarang ni saya nak bedah lirik Kimi Kimo dalam lagu Raja Simur. Baik, kita tengok lirik yang pertama. Terbuka pintu hati nak berjalan ke laman, mencari yang dipasti, yang di setiap halaman. Halalkan penghayatan yang kerap kali dikhayalkan, rumusan dek keratan takkan dirumus sekatan dan. Baik, apa yang kita nak ambil faham dalam lirik kali ni? Terbuka pintu hati nak berjalan ke laman. Sebenarnya kita nak kena faham macam mana mencari nak dipasti yang di setiap halaman, halalkan. Sebenarnya apa yang kita nak ambil faham dalam lirik kali ni, sebenarnya apa seorang manusia itu telah terbuka pintu hati dia untuk berjalan mencari. Dia mencari apa sebenarnya? Dia dalam seseorang itu dia akan mencari sesuatu. Dalam sesuatu itu hanya diri seseorang itu dengan penuh perjalanan. Perjalanan apa? Dalam perjalanan ke diri. Walaupun ini banyak perjalanan yang kita tahu, perjalanan yang bermacam-macam, berbatu-batu, tapi yang kita nak kena tahu perjalanan kerohanian seseorang itu, iaitu diri manusia itu sendiri. Apabila ia telah mengenali akan diri dia, iaitu man arafa nafsahu faka arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya maka kenal akan Tuhannya. Tetapi di sini apabila kita nak kena faham, dan lirik dia ada kata terbuka pintu hati nak berjalan ke laman, mencari yang dipasti yang di setiap halaman. Nak ceritakan di situ sebenarnya apa seorang manusia itu dia tergerak dan dia tersedar. Kalau dia tergerak pun tapi dia tidak sedar, tidak ada guna. Tapi dia sebenarnya dia kena ada kesedaran. Nak dapatkan kesedaran ni dari segi bahasa orang kata hidayah. Kita sebenarnya nak dapatkan hidayah itu kita perlu kena ada ilmu. Jadi kat situ yang perlu kita faham, kita kena ada ilmu. Ilmu apa itu? Jadi kat situ yang perlu kita kena faham. Nakkan sesuatu itu kita mesti kena ada ilmu. Ilmu apa itu? Kalau dalam lirik kali ini dia menceritakan ilmu perjalanan, iaitu ilmu kerohanian, iaitu ilmu mengenal diri dari segi tasawuf. Baik, kalau kita ingin tahu sebenarnya dalam perjalanan seseorang itu, dia ingin tahu apa yang sebenarnya dalam perjalanan diri dia, dia kena tahu kenal diri dia, dia kena tahu asal muasal diri dia. Bila dia tahu asal muasal diri dia, maka dia akan tahu. Jadi macam mana kita nak tahu kita ni kenal diri kita? Dia kena ada ilmu. Ilmu apa? Iaitu ilmu mengenal diri. Ilmu mengenal diri ni apa? Kamu kena tahulah, kamu itu
macam mana sebenarnya. Ada yang kata macam mana nak kenal diri, macam mana kita nak tahu asal muasal diri kita. Jadi kita kena tanya diri kita ni asal daripada mana. Bila kita tahu benda persoalan tu berada di dalam diri kita, jadi kita tertanya-tanya, kita ni dari mana. Jadi kita semua boleh kata kita dari dia, tapi sebenarnya macam mana kita nak katakan bukti itu kita dari dia. Semuanya kita boleh berkata kita dari dia, tapi apakah buktinya? Macam baju, macam pintu, contoh pintu, dia boleh kata pintu ni asalnya dari mana? Pokok asalnya daripada mana? Daripada akar benih, daripada punat yang terlalu kecil. Macam tu kat kita ni asal daripada mana. Jadi kita kena tahu diri kita ni daripada mana. Macam yang dia ada kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kamu daripada Allah dan kembali kepada Allah. Sekarang kita nak cerita yang kita ini daripada Allah itu macam mana. Sebab tu yang kita nak kena faham. Tapi yang dia ada katakan dalam diri dia, terbuka pintu hati nak berjalan ke laman. Jadi sekarang kita nak kena tahu kita ini macam mana untuk kesedaran. Kesedaran ni sebenarnya yang kita nak kena ada ilmu. Ilmu itu yang membuatkan kita sedar. Kita tak dapat hidayah kalau kita terlalu duduk berzikir sampai kita tak tahu satu benda. Itu syok sendiri. Jadi sekarang yang kita nak kena tahu, kita kena ada ilmu itu. Dapat ilmu, hidayah tu baru datang. Takkan hidayah tu datang sendiri. Kita nak bekerja, nak makan pun kena cari makanan dan kita kena bekerja. Kita kena berusaha. Macam tu maksud dia. Dia takkan datang daripada langit. Dia turun duduklah, congok duduk sampai apa, zikir ke apa semaya, rezeki dia datang daripada langit. Bukan macam tu. Islam tidak mengajar macam itu. Agama macam mana pun dia tidak akan mengajar seperti itu. Jadi yang kita nak kena faham, datang itu sebenarnya pada diri kita. Kita yang kena mencari. Barulah kita tahu kesedaran itu. Barulah dia kata, kau sedar sebab apa. Kita sedar ini sebab apa sebenarnya. Bila kita sedar ini sebab apa, barulah kita akan terbuka hati kita. Baru dia ada kata, terbuka pintu hati nak berjalan ke laman, mencari yang dipasti, yang di setiap halaman. Barulah kita tahu benda ini dihalalkan, iaitu setiap perjalanan ini. Barulah kita tahu, diri kita ni sedang mencari akan sesuatu itu dalam diri kita ini. Mencari, memang kita mencari apa yang berada di dalam diri kita. Kalau kita tahu apa yang di dalam diri kita, maka kita akan fokus di situ. Jadi apa yang kita nak cari sebenarnya? Penghayatan yang kerap kali menghayalkan rumusan Descartes takkan dirumuskan dan. Jadi kat situ apa yang kita nak kena faham? Sebenarnya yang nak dirumuskan ni, apa kesimpulan bila kamu telah mengenal akan diri kamu itu. Sebenarnya yang kita nak kena faham, seorang manusia itu tak kiralah apa agama pun, manusia itu selagi ia bergelar manusia, dia mencari sesuatu yang abadi di dalam diri dia. Jadi kita pun tertanya dalam diri kita, sebenarnya aku nak cari apa? Bila cari kaya, cari rumah dah dapat, tapi dia tidak ada satu kepuasan di dalam diri dia. Rupanya dia terlupa nak tanya siapakah diri dia. Pernah tak kita tanya diri kita, siapakah aku? Aku ni datang daripada mana? Untuk apa aku di sini? Untuk apa sebenarnya? Jadi kita kena tahu benda tu. Bila kita tahu benda tu, jadi dia akan jadi persoalan bermain-main di dalam amal fikiran diri kita sendiri. Jadi dia akan berulang-ulang dan berterusan seterusnya sampailah kita akan faham penghujungnya. Jadi kat situ kita nak kena tahu. Macam dalam lirik tu dia ada kata, mencari yang dipastikan setiap halaman. Bila kamu fokus di situ, kamu akan faham, kamu akan terlalu fokus dalam perjalanan itu. Jadi kita perlu mencari perjalanan yang penuh dengan ilmu. Bukan setiap perjalanan. Kita kalau nak cari jalan yang lurus sekalipun, kalau kita tak jumpa jalan tu pun tak guna. Dia mesti kena ada ilmu. Bukan kita rasa kita buat amal tanpa ilmu, jadi kita rasa penat, sia-sia. Buat syariat tanpa hakikat, sia-sia. Buat hakikat tanpa syariat, batal. Kena ada kulit baru jumpa isi. Kalau dah ada isi, berbalik pada kulit. Kalau tak ada kulit, kamu tidak akan tahu isi. Kamu akan tahu kulit itu, baru kamu tahu, oh rupanya ada isi. Bila dah ada isi, kamu akan tahu yang mana yang dikatakan isi. Betapa pentingnya kulit itu, betapa pentingnya isi itu. Kalau kamu tidak pandai gunakan yang mana kulit, yang mana isi. Jadi bahawa kita akan faham, oh betapa pentingnya kulit dengan isi. Dia tidak terpisah. Macam tu yang dikatakan syariat dengan hakikat. Dia tidak boleh berpisah. Syariat itu apa, hakikat itu apa. Dia memang tak boleh dipisahkan. Tapi apa yang kita kena tahu, apa itu syariat dan apa itu hakikat. Begitu juga dengan jalan ni.
Jalan ni dia tak boleh berpisah. Syariat ke hakikat memang tak boleh pisah. Tapi jalan itu menuju kepada dalam diri kita sendiri. Jadi kita akan bermain setiap alaman di dalam diri kita. Kamu mencari yang di dalam diri kamu. Apa yang berada di dalam diri kamu, semuanya ada. Apa yang kamu melihat di luar, semuanya berada di dalam. Apa yang berada di dalam, adakah berada di luar? Macam tu ada kata wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kamu melihat aku di dalam diri kamu? Maka kamu lihatlah di dalam diri kamu. Ia penuh indah, penuh maligai, penuh halaman yang teramat indah yang tidak ada di luar. Bila kamu tahu di dalam diri kamu bermacam-macam maligai, maka kamu akan tahu sebenarnya apa yang berada di dalam diri kamu. Jadi kat situ yang kita nak kena faham, rumuskan kesimpulan dia, semuanya berada di dalam diri. Kalau kamu faham benda itu, maka kamu akan tahu sebenarnya perjalanan itu macam mana. Sebelum kamu nak berada di jalan yang lurus, sudahkah kamu bertemu jalan itu? Jadi kita kena ada ilmu. Macam tu ada kata, bila kamu terbuka hati mencari halaman, maka di situ kamu disedarkan disebab atas kesedaran itu sendiri. Jadi tanya diri kita disedarkan sebab apa? Itu sebenarnya lirik tu yang kita nak kena faham. Kita tengok lirik yang seterusnya. Perlu ditafsir mahir, tafsiran isi zahir, mencari yang terperinci asal awal hingga akhir. Sebenarnya apa yang kita nak kena faham dalam lirik kali ni? Dia ada kata perlu ditafsir mahir, mencari yang terperinci asal awal hingga akhir. Sebenarnya apa yang kita nak kena faham? Perlu ditafsir mahir, mencari yang terperinci asal awal hingga akhir. Sebenarnya di sini yang kita nak kena faham, yang perlu ditafsir itu, perjalanan itu adalah diri kamu itu sendiri. Macam dalam surah Al-Fatihah pun dia selalu sebut ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Adakah kita memahami jalan itu dengan secara terperinci, yang teliti, yang teramat halus? Jadi di sini yang kita nak kena faham. Jadi bila kita tahu benda-benda ini semua, barulah kita tahu kedudukan itu. Perlu ditafsir dengan mahir. Jadi macam mana kita nak perlu ditafsir dengan mahir? Kalau kita banyak membaca buku pun, kita hanya dapat pengetahuan. Kita hanya dapat pengetahuan tentang itu. Jadi kita hanya dapat pengetahuan macam mana apa yang kita baca. Walaupun kita baca buku sehebat mana pun, setinggi-tinggi buku itu, walaupun buku itu dicop dengan orang yang paling ilmu tertinggi sekalipun, kalau tidak diberi faham, memang tidak akan faham. Macam mana dalam surah Sad ayat terakhir. Jadi dekat situ yang kita nak kena faham, walaupun kita baca sekalipun, hafal sekalipun, jadi hafiz sekalipun, penghafal kitab-kitab bertimbun-timbun sekali buku macam mana pun, kalau kita tidak diberi faham, memang tidak akan faham. Jadi kat situ macam mana yang kita nak perlu mahir benda tu. Jadi kita kena ada berguru. Bila kita berguru, barulah kita tahu dengan terperinci. Sebab tu dia ada kata mahir mencari yang terperinci asal awal hingga akhir. Jadi kita akan kena tahu benda itu. Jadi dia kena ada guru. Jadi sekarang yang perlu kita kena faham benda ini dengan terperinci. Perlu ditafsir mahir mencari yang terperinci asal awal hingga akhir. Kamu kena tahu asal diri kamu. Bagaimanakah diri kamu itu sebenarnya? Terperinci, tanya diri kita sendiri. Adakah kita mahir akan diri kita sendiri? Bukan nak cerita personality. Personality itu memang itu macam sebenarnya. Tapi yang nak kita kena tahu, diri kita ini, adakah kita kenal diri kita? Kita ini sebenarnya daripada mana? Terperinci, tanya. Ayat tu memang persoalan tu cukup simple. Soalan dengan jawapan itu sentiasa bermain di dalam minda kita sendiri, berulang-ulang selagi kita hidup. Dia akan bertanya, siapakah kita sebenarnya? Siapakah aku? Dekat situ yang kita nak kena faham. Dia, bila kita tahu benda ini, dia akan mahir benda tu. Kita kena tahu benda tu. Macam bab kata orang, carilah guru rohani yang membawa kamu jalan hidup. Cari guru rohani tu, cari yang dia mengajar kamu erti hidup. Sudahkah kamu memahami makna hidup? Adakah kamu sudah menikmati apa itu hidup? Macam sekarang ni kita nak kena tahu. Sebab tu dia kata terperinci. Adakah kita sudah menikmati? Adakah kita sudah menghayati? Adakah kita faham itu hidup? Walaupun kita tengah hidup sekarang, adakah kita memahami hidup? Adakah kamu tahu hidup? Macam mana yang kita kata, yang kita tahu dalam basic dalam sifat 20 ada kata hayat, hayun, kaunuhu hayan. Macam yang kita tahu benda-benda ni dia macam mana dalam kategori sifat 20 yang kita tahu hayat, hayun, kaunuhu hayan. Dia macam mana benda ni yang kita nak kena tahu. Hayat ni hidup, yang menghidupkan, yang berhidup dengan sendirinya, semua macam mana. Jadi kita nak kena terperinci benda tu. Kita tak nak selalu mengeja, membaca, tapi kita tidak faham apa yang kita cakap, apa yang kita bawa.
Sebenarnya macam tu. Jadi kita nak kena tahu sebenarnya hayat itu macam mana. Yang katakan hidup, hidup tu macam mana? Hidup itu sebenarnya macam mana? Yang kata yang nak terperinci ni, jadi kita kena tahu apa yang kita kena tahu. Terperinci sebab dia isi dengan kulit. Sebagai contoh kita ambil basic dalam sifat 20 dia ada kata 7 sifat makni, 7 sifat ma'nawiyah. Macam ni dia ada kata hayat ni apa? Sifat makni. Hayun ni apa? Sifat ma'nawiyah. Konuhayan apa semua, hayat, hayun, konuhayan, sifat makni dengan sifat ma'nawiyah. Bila kamu tahu dalam diri kamu ini ada sifat, barulah kamu akan tahu dengan secara terperincinya. Kamu carilah asal dia, awal hingga akhir. Cari betul-betul penghujung dia, permulaan dia macam mana, hayat itu dia dengan hingga akhir dia. Bukan kita tahu itu hidup. Kalau kita tahu itu hidup saja, binatang dalam hutan pun hidup. Tapi adakah kita memahami apa itu hidup? Kalau kita tidak tahu apa itu hidup, yang kita mempunyai akal sekarang ni tidak tahu apa hidup, serupalah kita dengan binatang. Lebih teruk daripada binatang. Sebab tu yang kita nak kena faham. Cari guru rohani yang membawa jalan apa itu hidup, bukan cerita tentang hidup. Jadi kita nak kena tahu bagaimana kita ni hidup. Selagi kita hidup, adakah kita faham apa itu hidup? Sudahkah kita menikmati apa itu hidup? Jadi yang kita nak kena faham di sini. Sebab tu dia ada kata mencari yang terperinci asal, awal hingga akhir. Sebab tu yang kita nak kena faham. Kalau kita tak faham apa yang dia katakan tu, memang susah. Sebagai contoh lah, kalau kita nak tahu bagaimana yang dikatakan awal hingga akhir itu, kita tahu macam mana dalam basic, dalam asal, dalam usul. Dia ada kata awal ni apa, awal Muhammad ni apa, akhir Muhammad ini apa, zahir Muhammad ini apa, batin Muhammad ini apa. Macam mana kita tahu awal Muhammad ni nurani, akhir Muhammad ini rohani, zahir Muhammad ni insani, batin Muhammad ni robani, nurani, rohani, insani, robani, awal, akhir, zahir, batin. Dekat sini apa yang nak diceritakan, apa yang kita nak kena faham dengan secara terperinci. Sebenarnya ilmu ini menceritakan tentang apa. Bila kita faham benda ini, dia tidak ada sesat dengan menyesatkan. Tidak ada. Cuma orang yang tidak faham, dia akan rasa tersesat. Sebab apa? Dia tidak pernah jumpa benda ini. Bila dia rasa sesat, dia rasa bingit di telinga dia dan dia rasa bengkak di hatinya. Sebab apa? Dia tak faham benda ni. Sebab apa? Tidak pernah diajar ilmu seperti ini. Sebab benda ni lah ilmu daripada dari tangga ke tangga ke tangga, daripada bawah, step by step. Jangan terlalu lompat, nanti sakit. Belajar daripada bawah. Ini adalah sebelum akar, sebelum apa sekali, sebelum lah ilmu ini. Sebab dia kata awaludin, awal agama. Benda inilah sebenarnya. Sebab tu yang kita nak kena faham. Bila kita nak kena tahu, bila kita faham benda ni, bak kata dalam peribahasa dia ada kata bagai air mencari sejenis air, bagai air titik ke batu. Dekat situ kita nak kena tahu air mencari sejenis air. Carilah sejenis itu, carilah pemahaman itu, carilah diri dengan diri itu sendiri. Jadi kita nak kena tahu, barulah kita akan faham. Tafsir itu dengan mahirnya, penghuraian itu kena ada. Carilah guru yang mencari jalan menceritakan tentang diri itu sendiri, diri kamu itu sendiri, baru kamu akan tahu asal, awal hingga akhir. Cari yang terperinci. Sebab tu yang kita nak kena faham. Carilah asal muasal diri kamu itu sendiri. Itu sebenarnya lirik itu nak cakap. Lirik yang seterusnya, diri berkepak atau berparuh, mitos yang dari pasti jangan disaksi separuh, separah paras perasaan prasangka, sebelumnya sangka kala. Sebenarnya apa yang kita nak kena faham, kenal bayang diri berkepak atau berparuh, mitos yang dari pasti jangan disaksi separuh, secara para perasaan prasangka, sebelum sangka kala. Lirik ni memang sempoi. Sebenarnya nak cerita di sini, apa yang kita nak kena faham, kenal bayang tu. Bayang mana yang kamu nak kenal? Kenal bayang diri berkepak atau berparuh. Nak cerita di situ, nak kenal diri ni, kenal diri tu dengan bersungguh-sungguh, bukan berseparuh-separuh. Bukan macam tu saja. Kenal itu biar kenal dengan betul, bukan separuh-separuh, bukan sedikit-sedikit. Jadi sebenarnya macam mana yang kamu nak tahu, kamu nak kenal diri kamu. Ini basic. Jadi sekarang kita kena tahu diri kita macam mana. Kenal bayang. Apa ini yang dikatakan bayang? Bayang. Bayang. Lepas tu, macam mana kita nak tahu bayang?
Bayang ni apa yang dia katakan? Bayang ni, bayang-bayang Tuhan ni macam mana? Ataupun bayang-bayang diri kita. Apa yang dia katakan bayang? Lepas tu dia ada timbul pula nyata. Apa beza bayang dengan nyata? Bayang tetap bayang, nyata tetap nyata. Jadi kat sini kita nak kena faham. Macam dalam ilmu yakin kita ada kata yakin, ainu yakin, hakku yakin, kamaku yakin. Jadi macam mana kita nak kena tahu? Banyak yakin. Kita boleh kata kita yakin dengan nyata, tapi adakah kita yakin dengan apa yang kita yakin? Yakin ni macam mana pula? Sebab apa? Yang kita nak kena tahu yakin ni macam mana. Contoh kita ambil basic ke. Kita ambil yakin, ilmu yakin, ainu yakin. Yang nombor 2, ainu yakin ni bab, orang kata apa? Bab mata. Contoh bab mata. Sebenarnya bab mata ni apa yang kita nak kena tahu? Ainu yakin. Jadi bila kita dah tahu ainu yakin ni, bab mata, apa yang kita nak kena pandang dengan nyata? Bayang dengan nyata boleh pisah tak? Macam kita berdiri sekarang, tetap ada bayang-bayang. Macam tu. Dia tidak boleh terpisah. Jadi di sini, apa yang kita nak kena faham, macam dalam lirik dia ada kata, kenal bayang diri berkepak atau berparuh. Kenal betul-betul diri kamu itu, bukan berseparuh-separuh. Jadi dekat situ, apa yang kita nak kena faham? Kenal diri ni dengan betul. Contoh macam kita kata bab ainu yakin. Jadi apa yang kamu nampak dengan nyata? Contoh macam kita nampak depan dalam diri kita, dalam semayang. Kita ambil cukup basic. Dalam semayang, kita sekarang tengah semayang. Semayang itu tujuan dia untuk apa? Semayang itu tujuan dia untuk apa sebenarnya? Adakah untuk menyembah Allah? Ini kalau bab ni memang silap pancong lah. Tapi nak cerita di sini, semayang itu tujuan dia untuk menyatakan Allah. Apa beza semayang itu untuk menyatakan Allah dengan menyembah Allah? Sembah dengan menyata sama tak? Itu satu persoalan. Tanya diri kita balik. Jadi dekat sini yang kita nak kena faham. Lepas kita kena tahu, kalau semayang itu untuk sembah Allah, maka kamu hanya dapat penyembahan. Jika semayang itu untuk menyatakan Allah, maka kamu dapat menyatakan Allah. Tujuan kita hidup ini untuk menyatakan Allah. Nyatakan dia, barulah kita tahu macam mana nak semayang. Kalau kita tak nyatakan dia, macam mana kita nak semayang? Bila kamu dapat menyatakan dia, maka kamu tengah bersembayang. Kamu tahu, bila kamu bersembayang itu, maka kamu tengah bersembayang. Sekarang ini kamu tengah bersembayang. Sembahyang yang mana? Macam tu. Tapi yang kita nak kena tahu, ainu yakin ni, nyata ini, bab mata itu, kamu kena nyatakan dalam semayang itu. Macam kamu semayang, bila kita semayang angkat takbir semua apa itu semua, jadi kita dah tahu kita semayang itu dengan nyata. Adakah kita melihat Allah ketika kita tengah semayang? Itu satu persoalan yang paling basic, yang paling simple, yang kita tanya diri kita. Sama-sama kita ulang kaji dekat situ. Semayang itu untuk menyatakan Allah, bab mata ni macam mana untuk melihat Allah. Dekat situ yang kita nak kena faham. Bab yakin semua kita bersebut yakin, ainu yakin, hakku yakin, kamaku yakin. Jadi bila kita tak dapat nak pecahkan benda tu, rugi lah. Tuhan bagi kita biji mata yang cantik, tapi kita tak dapat gunakan dengan sebaik-baiknya, rugi lah. Lihatlah dengan keindahan-keindahan yang dia beri. Kat situ yang kita nak kena faham. Macam dalam lirik tu dia ada kata, mitos dari pasi jangan disaksi separuh. Ayat ni memang simple. Dekat sini kita contoh lah, kita ambil bab syahadah. Bab kalimah syahadah. Dalam bab kalimah syahadah ni, yang kita nak kena faham kan, macam kita tahu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah kan. Aku nak saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu pesuruh Allah. Okey. Bila kamu bersyahadah, dalam kamu bersyahadah ni kalimah kan, kalimah syahadah. Bila kamu tahu syahadah ni, sebenarnya kamu lafaz ke, kamu menyebut ke, adakah kamu memahami? Semua kamu disebut. Bila kita cakap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, adakah kita sudah Islam? Bila kita sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, adakah kita faham? Macam mana yang kita nak kena faham? Macam kalimah syahadah itu. Sebenarnya yang tu kita nak kena faham. Macam ada kata tadi, jangan disaksi separuh. Jadi kita nak kena faham bersungguh-sungguh. Bukannya dengan sedikit, tak boleh. Belajar ilmu syahadah ini memang teramat penting, sebab dia adalah rukun Islam yang pertama. Dalam rukun iman pertama, beriman kepada Allah. Rukun Islam yang pertama, mengucap dua kalimah syahadah. Jadi sekarang
kita mengucap ni, kita bercakap tu bersungguh-sungguh, adakah kita memahami kalimah tersebut? Adakah kita lafaz saja? Umur kita sekarang ini yang dah nak masuk 30-an, 40-an, 50-an ni, adakah kita memahami apa yang kita lafaz? Kalau kita tak reti apa yang kita faham dan apa kita sebut, sama sajalah kita hanya seperti burung yang tahu cakap tapi tak tahu apa yang dia cakap. Dekat situ yang kita nak kena faham, kamu bersyahadah ni macam mana. Jadi bab ni kamu kena ada guru, dia akan bolehlah menghuraikan macam mana kalimah syahadah. Baru kamu tahu, oh rupanya dalam ni pun ada rukun. Ya, memang betul, setiap hidup kita ni, dalam diri kita ni pun ada rukun. Rukun dengan hukum dalam di manusia itu sendiri. Sebab dia banyak cabang untuk kita faham. Benda sedikit satu, tapi nak memahami itu teramat panjang. Tapi dia teramat indah, makin rumit, makin menarik. Dekat situ yang kita nak kena faham. Kamu mencari aku, dah kenal aku, kenapa kaku? Bila kamu dah tahu kalimah itu sendiri. Jadi situ yang kita nak kena tahu. Kalau kamu dah faham kalimah syahadah ni, dah tahu yang mana Allah, kenapa kaku lagi? Kenapa kaku? Bukan mengaku. Kenapa kaku? Sebelum ni kamu mencari. Oh, baru kita tahu. Dalam kisah lah, kita ambil contoh dalam kisah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS, dia mencari Tuhan yang macam mana kita tahu kisah dia tengok bulan dengan matahari, matahari dengan bulan, dia mencari Tuhan. Tapi sampai satu tahap bila dia dah tahu sebenar-benar Tuhan itu yang tidak pernah lenyap, yang tidak pernah apa sekalipun, dia tahu mencari Tuhan yang macam mana. Sekali dia tahu pada zaman tu Raja Namrud tu ambil perintah nak pergi bunuh lah, pergi apa semua tu. Hanya dia tinggalkan Ibrahim di kampung dia tu, dia pergi dekat batu bata tu, dia ambil kapak, dia pecahkan semua bahala tu. Hanya tinggal satu bahala besar saja yang ditinggalkan di situ. Kenapa? Dia nak bagi berfikir, sebenarnya yang kamu mengatakan Tuhan itu batu, pada zaman itu, zaman Namrud itu, sampai sekarang, adakah kita tahu yang kita ini sebenarnya menyembah apa yang kita disembah? Kalau kita tak kenal apa yang kita disembah, susahlah. Macam tu sebenarnya kiasan dalam cerita Nabi Ibrahim AS, kenapa dia pecahkan semua batu tapi dia tinggalkan satu besar yang diletakkan hanya kapak di situ, supaya kita berfikir. Macam tu juga yang kita dalam mengucap, apa kita kena faham. Bila kita faham dalam kalimah syahadah ni, apa yang dilafazkan, apa yang kita sebut, isi dan kulit kalimah syahadah ini, barulah kita tahu, oh sebenarnya yang mana yang dikatakan berhala. Hala tu yang kita kena faham. Bila kita tak faham berhala, maka kita hanya menyembah berhala semata-mata, tak kira lah apa jua sekalipun. Sebenarnya dalam kisah Nabi Ibrahim AS tu nak memberitahu pada kita, kita kena faham. Walaupun dia pecah-pecah sekalipun berhala berbanyak-banyak, tapi dia tinggalkan satu supaya kita berfikir. Macam tu pada diri kita sendiri semua, kita kena tahu sebenarnya dalam diri kita ni masih lagi ada bahala. Sudahkah kita pecahkan bahala di dalam diri kita itu? Tembok keakuan itu sudahkah kita berpecahkan? Bila kita pecahkan dengan kalimah syahadah ini, maka dia akan terpecah. Tidak ada lagi keakuan. Bila dah jumpa kenyataan itu, jangan kamu kaku lagi. Sebab itu yang kita nak kena faham. Dalam lirik dah ada kata, separa-para prasangka sebelum sangkakala, selagi kamu hidup itu, fahamlah betul-betul. Selagi dah sampai masa untuk kamu kembali, tidak ada apa-apa. Sebenarnya tu lirik tu nak cakap. Kita tengok lirik yang seterusnya. Disangka tak terjangka macam rangka, reka kerangka. Angka-angka tak terkira takkan tercipta melulu. Kerak kedengaran ho-ho, bergema di setiap bucu. Okey, apa yang kita nak ambil faham dalam lirik kali ni? Dia ada kata tak disangka, tak terjangka macam kerangka. Sebenarnya apa yang kita nak kena faham, walaupun kamu itu tak tersangka lah, bila kamu dapat memahami apa itu kalimah syahadah, apabila kamu sudah memahami benda itu, apabila kamu telah pecahkan tembok keakuan di dalam diri kamu yang berhala di dalam diri kamu itu sendiri. Jadi di situ kita tak perlulah nak sibuk-sibuk tanya orang sembah berhala. Tanya diri kita balik, adakah kita sudah pecahkan dalam diri kita ni yang ada berhala? Kat situ yang kita nak kena faham. Lepas tu dia ada kata pula, angka-angka tak terkira takkan tercipta melulu. Kerap kedengaran huhu, bergema di setiap bucu. Memang sampul ayat ni. Jadi kat sini yang kita nak kena faham, bila kamu telah memahami apa yang kamu faham itu, setiap rukun dengan hukum itu, jangan kamu bersangka-sangka lagi. Bila kamu dah tahu sebenarnya diri kamu ini macam mana, dia telah menjelaskan
diri kamu ini, bila kamu tahu dia menciptakan dengan tangan Tuhan kamu itu sendiri. Tuhan menciptakan kamu itu dengan tangannya. Dalam surah Sad ayat 75. Situ dalil, jangan kamu menafikan. Kata nak ikut Quran, kalau betul ikut Quran, ayat tu mengatakan jangan sekali kamu menafikan. Okey, dekat sini yang kita nak kena faham, tak terjangka bila kamu telah mengenali akan diri kamu itu sendiri. Bila kamu telah mengenali akan diri kamu itu sendiri dengan rangka-rangka yang kamu pelajari, apa yang kamu tempuh, ilmu itu kamu dapat, yang kesedaran yang tersangat harmoni yang berada di dalam diri kamu, kamu disedarkan disebabkan itu, baru kamu akan tahu kerap kedengaran hu-hu bergema di setiap bucu. Nak cerita di sini, bila kamu tahu dalam diri kamu, hujung pangkal diri kamu ini macam mana sebenarnya, barulah kamu tahu dia sentiasa hidup. Macam yang kita katakan tadi, hidup. Sudahkah kamu memahami erti hidup? Bila kamu berguru tanya apa itu hidup, baru kamu akan tahu selagi kamu hidup, adakah kamu masih lagi hidup? Sudahkah kamu memahami apa itu hidup? Sudahkah kamu menikmati apa erti hidup? Bila dah faham, kamu akan tahu dia akan bergema di setiap bucu. Yang nak dikatakan tu meliputi diri kamu ini. Ni yang dikatakan bucu sebenarnya. Tidak ada lain dan tidak ada kecuali. Cari bucu di luar, sesat. Cari bucu di dalam diri, nikmat. Di sini kamu yang nak kena faham. Bila kamu dah tahu dia bergema, apa yang dia sebut, macam dia ada katakan tadi, kerap kedengaran hu-hu. Apa itu hu-hu? Hu, ada zikir kat situ. Dari situ yang kita nak kena faham. Bila kita tahu akan diri itu sendiri, kamu tahulah sebenarnya. Jangan kamu ada prasangka lagi, jangan kamu jangka lagi, jangan kamu ragu-ragu lagi. Dia meliputi berzikir sepanjang masa, setiap masa, di sepanjang dalam diri kamu. Tak kira kamu tengah buat apa, berak ke, tidur ke, makan ke apa, dia sentiasa berterusan. Ni yang dinamakan daim. Kat sini yang kita nak kena faham. Sebab ini basic. Walaupun orang kata ini telah bokak ke apa, jangan dia bokak, nanti silap kamu akan difitnah apa semua. Sekurang-kurangnya di sini yang kita nak kena faham, benda ini basic. Dia tidak ada rahsia. Kalau kita kata Tuhan itu berahsia, maka Tuhan itu memilih kasih. Sebenarnya benda ini belum lagi rahsia. Ini untuk basic, untuk kefahaman. Ada lagi rahsia yang kita kena tahu. Walaupun orang kata ini bab rahsia, tapi sebenarnya yang kita tahu ini adalah satu luaran, iaitu yang dikatakan mukadimah. Yang kita tahu ini barulah yang dikatakan pengenalan. Kita jangan jadi serabut, kita jangan jadi kalut, kita jangan jadi kerang kabut. Yang kita katakan rahsia itu belum lagi rahsia lagi. Sebenarnya ada yang dikatakan rahsia itu lagi. Jadi kat situ hanya guru kamu saja yang boleh buka bab kata P&B. Bila kita tahu bab itu, rahsia itu, sebenarnya ada lagi rahsia. Kalau guru ni baru buka, dia baru mengajar, dia baru menerangkan, itu baru dia tunjukkan jalan untuk kita faham siapa diri kita. Kalau kita kata dalam diri kita sendiri, bab kata guru lah, dia ada kata dalam cerita piramidi. Kalau kita fahamlah betul-betul, kalau ini yang dikatakan bab rahsia, sebenarnya macam mana yang dikatakan rahsia? Rahsia di atas rahsia, rahsia segala rahsia, rahsia di dalam diri itu sendiri. Jadi di sini yang kita nak kena faham. Yang dikatakan rahsia itu, bila kita tahu, maka benda itu tidak ada lagi rahsia. Jadi wajib kamu merahsiakan. Tapi dia tidak ada rahsia. Macam saya katakan tadi, benda ini untuk basic pengetahuan, pengalaman dan pengenalan untuk diri kamu, yang kamu sedar itu sendiri. Tapi benda ini belum lagi rahsia. Dia ada lagi satu rahsia yang kita cari, yang kita katakan rahsia. Dia gali dalam Quran pun ada kata 7 peringkat rahsia. Yang kamu katakan ini rahsia, baru 1. Bila kamu tahu lagi, baru 2. Kamu katakan rahsia lagi, baru 3. Sampai 7 ni boleh sampai. Selagi kamu katakan rahsia, belum lagi rahsia. Bila kamu tahu 1, 2, 3 ni lagi masih rahsia, belum sampai ke 7, maka yang kamu tahu itu belum lagi yang dikatakan rahsia. Macam mana yang kamu nak katakan al-insan sir? Al-insan sir wa anasiruhu tu, yang dia katakan insan sir. Jadi di situ yang kamu nak kena faham. Macam dalam kitab Syekh Abdul Qadir Ajani, yang dia ada katakan kitab dalam dia katakan rahsia di dalam rahsia. Siru asal tu macam mana? Rahsia di dalam rahsia. Jadi wajib kamu merahsiakan. Tapi apa ini yang dikatakan rahsia? Jadi di situ yang kita nak kena faham. Macam dalam cerita Perangi pun dia ada kata, yang kita nak kena faham, kita ni kena faham betul-betul yang macam mana yang dikatakan rahsia. Macam dia kata alastu birabbikum qalu bala sya'ina, adakah aku ini Tuhan kamu? Ya, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Jadi di situ yang kita nak kena faham. Adakah itu masih rahsia?
Bila kamu tahu adakah itu rahsia, kamu tidak tahu itu rahsia, itu hanya diri kamu itu sendiri. Jadi yang kita nak kena faham, bagaimana yang dikatakan rahsia, rahsia di sebalik rahsia, rahsia di sebalik cinta, rahsia di sebalik diri kamu itu sendiri. Jadi apa yang sebenarnya yang dikatakan rahsia? Kalau kita tahu rahsia, maka benda itu masih lagi belum berahsia. Jadi wajib hendaklah kamu rahsiakan. Tapi apa yang hendak kamu rahsiakan? Benda ini belum lagi yang dikatakan rahsia. Benda ini hanya untuk mukadimah pengenalan yang kamu kena tahu dalam perjalanan atas ke dalam diri kamu itu sendiri. Macam mana yang dikatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu fasada jasad. Para siapa kenal dirinya maka kena akan Tuhan. Tak kala ia mengenal dirinya maka binasalah dirinya. Maka benda ini baru basic. Macam dia ada kata, betulkah kamu sudah kenal diri? Oh, saya tak kenal, saya tak tahu. Tapi saya tahu benda ini ada. Jadi benda itu baru satu pengenalan. Masuk lagi peringkat, adakah kamu sudah mengenal diri? Ya, saya telah mengenal diri, tapi belum khatam. Bila tanya pula, yang peringkat ketiga, saya tanya pula, sudahkah kamu mengenal diri? Ya, saya telah mengenal diri, tetapi guru saya belum mengajar lagi bab rahsia itu sendiri. Jadi kita kena tahu benda ni. Yang faham tu memang sempoi lah, senyum saja bagai air, macam sejenis dengan air. Jadi kat situ yang kita nak kena faham. Dan lirik tu ada kata, jangan disangka tak terjangka, macam kerangka reka kerangka. Banyak berangka-angka yang kita banyak tahu, walaupun kerap kedengar hu-hu bergema setiap bucu. Jadi kamu faham di sini basic itu, walaupun dia berterusan, setiap dalam diri manusia itu tidak terkira apa sekalipun. Bila kamu tahu, bukan dia duduk pada Islam saja, dia meliputi setiap manusia. Kerana Tuhan itu telah berkata, aku ingin menciptakan manusia itu menjadi khalifah di muka bumi ini. Dia tidak sebut Islam, tidak sebut Cina, Kristian, India, Hindu, Buddha sekalipun. Dia menciptakan manusia itu, itulah khalifah di muka bumi, selagi kamu mengenal akan diri kamu itu sendiri. Itu sebenarnya lirik itu nak cakap. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Dulu terburu-buru mengejar ilmu berbuku-buku, perlu berguru usah sendiri, nak diselami menyelam rasa nikmati rohani jasmani yang harmoni, kurnia hakiki. Apa yang kita nak ambil faham dalam lirik kali ni? Dia ada kata, dulu terburu-buru mengajar ilmu berbuku-buku, perlu berguru usah sendiri. Ayat ni memang cukup basic, simple, mudah difaham sekalian manusia yang menempuh jalan ni, tak kira siapa pun. Jadi di sini yang kita nak kena faham, kamu tak perlu terburu-buru. Sebenarnya kamu perlu belajar itu dengan disiplin. Macam kita kata apa, bila kita ingin belajar ilmu, adab, tertib. Kita ada ilmu, kita kena ada adab. Lepas tu kita kena ada tertib. Ada orang, bila dia ada ilmu, dia tidak ada adab. Nak tengok adab ni senang je sebenarnya. Tak kira lah, walaupun orang kata, selalu orang nak tengok orang tak ada adab ni dari segi perbuatan. Tapi paling simple lah, nak tengok orang yang tak ada adab dari segi percakapan. Percakapan dia walaupun elok, tapi nada suara tu kita tahu sebenarnya orang ni macam mana. Walaupun kata dia punya nada tu, tone dia tu, kita tahu orang ni adab atau tak ada adab. Itu sifat personality orang tu. Tapi itu kita tak nak cerita, itu hanya masing-masing yang boleh menilainya. Jadi di sini yang kita nak kena faham, dulu-dulu mengajar ilmu berbuku-buku, perlu berguru. Sebenarnya setiap manusia itu ada pengalaman. Pengalaman orang yang mencari perjalanan, pengalaman mencari ilmu ini. Siapa yang nak mencari jalan kerohanian ni, dia mesti cari buku, buka laman web, cari blog-blog apa semua, YouTube, dia dengar macam-macam. Tapi apa dia dapat? Tak dapat apa. Sebab apa? Dia hanya dapat kepuasan jawapan, oh macam ni ke belajar ilmu makrifah. Sebenarnya ilmu makrifah itu, dia bukan belajar macam itu. Dia bertemu lutut. Kamu setinggi-tinggi mana pun kamu belajar, kamu berbuku, bertimbun-timbun, berkitab-kitab, kamu hafal apa, ilmu makrifah ke ilmu tasawuf pun, ilmu fiqah sekalipun, ilmu tauhid sekalipun, kalau kamu dapat tapi kamu tidak ada guru, siapa guru kita sebenarnya? Kalau orang kata kita belajar tanpa guru, siapa guru kita? Sendiri fahamlah. Di dalam hati masing-masing terjawab siapa yang belajar berguru. Tidak ada guru, dia boleh tahu. Di dalam diri masing-masing dia akan terjawab sendiri. Oh, kita belajar tidak ada guru, siapa guru kita? Hati kita dia akan terjawab sendiri. Kerana di dalam diri hati kita ni tak pernah menipu. Hati ini tidak pernah menipu. Hati ini sentiasa jujur, walaupun mulut kita selalu menipu. Jadi di sini yang kita nak kena faham,
Dia bagi tahu di sini kita nak kena belajar. Setiap pengalaman orang itu dia akan cari buku kitab untuk mencari jalan kerohanian. Dia mencari. Usaha itu betul, tapi kamu kena usaha betul-betul mencari guru. Kamu kena selami, kamu harus kena ada guru yang bertemu lutut. Daripada dulu para sufi dulu macam Syekh Abdul Qadir Jani, dia itu pun para wali pun dia tetap berguru, dia tetap belajar. Nabi Muhammad SAW pun dia pun belajar dengan berguru. Kita ni macam mana? Tapi persoalan dia berguru dengan siapa? Kat situ yang kita nak kena faham. Sebab tu dalam lirik dia ada kata usah sendiri, nak selami. Kita nak kena faham, kamu tak perlu bersendiri, kamu kena ada guru. Jadi bila kamu ada guru baru kamu tahu. Tapi persoalan dia sekarang, macam mana kita nak cari guru? Cari guru mursyid. Nak cari guru mursyid ni, cari yang betul-betul sampai ke jalan Rasulullah SAW. Sanad tu, wasilah kasih tu, yang tersang harmoni tu. Jadi di sini buat kita tahu, macam mana yang kita nak kena tahu orang tu ada sanad. Dia akan bawa jalan itu betul-betul sampai kepada Allah Ta'ala. Direct terus. Tidak ada kona-kona, tidak ada stop, tidak ada kamu kena jumpa Pak Syekh ni, guru ni, tak ada. Dia direct terus. Ini yang dia katakan wasilah yang sebenar. Tapi ada yang mengatakan pula, saya boleh belajar ilmu makrifah tapi yuran dia kena bayar lah. Kalau ada orang kata macam tu, walaupun dia boleh ajar ilmu kerohanian, itu bukan ilmu kerohanian. Kalau betul dia bawa jalan Allah, 1 sen pun dia tak minta. Kerana apa? Kalau kita nak beli 1 huruf pun di jalan ilmu Allah Ta'ala ini, kita tak akan mampu. Segunung-gunung emas, 7 emas gunung sekalipun kita nak beli huruf alif, itu pun kita tak akan mampu. Orang yang betul bawa jalan kerohanian ini, dia tidak akan minta 1 sen. Kerana apa? Dia tahu ini jalan Allah dan Rasul. Takkan dia nak minta. Jalan Allah dan Rasul tu dia tidak akan minta 1 sen sekalipun. Itu yang kita nak kena faham. Jadi di sini kita nak kena tahu jalan kerohanian ni macam mana kamu nak kena cari guru yang macam mana kamu harus kena cari sebenar-benar guru itu. Bila kamu dah tahu macam mana sebenarnya macam tu. Lepas tu bila kamu dah ada guru, barulah dia boleh buka jalan. Barulah kamu tahu, jumpa dengan ahli dengan sebenar, dia boleh hurai dengan betul, belajar dengan betul. Baru kamu tahu kedudukan disiplin ilmu. Belajar ilmu itu walaupun kamu ada ilmu adat tertib, kamu kena ada disiplin ilmu. Macam dia kata wasilah, iaitu kamu berbai'ah. Jadi di situ yang kita nak kena faham. Lepas tu lirik dia ada sebut usah sendiri, nak selami, menyelam rasa, nikmati rohani, jasmani yang harmoni, kurnia hakiki. Kat sini memang kita nak kena faham. Walaupun kita dah tahu sebenarnya diri kita ni macam mana, kamu kena selami, menyelam rasa, nikmati rohani, jasmani yang harmoni, kurniaan hakiki. Kat sini memang sempoi lah. Kat situ yang kita nak kena tahu apa yang dia nak cakap sebenarnya. Walaupun kamu tahu sebenarnya kedudukan ilmu itu, kamu kena tahu sebenarnya apa yang dikatakan rohani. Macam kita kata tadi, nuraini, rohani, insani, robani. Ini basic. Kat sini macam dia kata tadi, nurani, rohani, insani, robani. Macam dia ada kata tadi, dan diri tu dia ada kata menyelam rasa nikmati rohani, iaitu di dalam diri. Macam tu dalam kisah Raja Simur. Banyak burung-burung mencari, dia nak cari raja ketua tu. Begitu juga dengan diri kamu itu. Kamu nak mencari siapakah diri kamu. Kamu ingin mencari siapa Tuhan dan siapa hamba. Siapa hamba, siapa Tuhan. Kat sini kamu kena tahu. Jadi kat situ perlu kenal, barulah kamu tahu yang mana hamba, mana Tuhan, mana hamba. Kat sini kamu kena menyelami rasa nikmati rohani itu sendiri. Sudahkah kamu menikmati rohani itu? Yang kata di dalam diri kamu itu sendiri. Bila kamu sudah menyelami rohani itu, maka kamu akan dapat jasmani yang harmoni. Yang dikatakan jasmani yang harmoni itu adalah yang di luar, iaitu di dalam diri yang zahir. Diri yang zahir ini apa? Diri yang zahir ini yang dikatakan 7 makni. Diri yang batin ni orang kata 7 maknawiyah. Kat sini yang kita nak kena faham. Zahir, batin ni semua ni macam mana 7 kan. Jadi kat sini yang kita nak kena tahu. Rohani, insani, robani ni mana kedudukan. Sebab ini the basic untuk yang kita nak kena faham. Bila kamu dah tahu, kat sini timbullah persoalan kat diri kita, bahawa kita tahu, ini yang sebenarnya. Dekat sini yang kita nak kena faham. Ini yang kita nak kena kenal. Mana ada kenal benda lain, kamu kenal diri sendiri. Mana ada kata sesat, tidak ada sesat. Orang yang tak faham itu sebenarnya sesat. Dia sebenarnya dia mengetahui sesat diri dia yang sesat. Dia tidak mengenal diri dia sendiri.
Dekat situ yang kita nak kena tahu. Tapi bila kita tahu diri kita ni macam mana, barulah kita nampak sebenarnya yang dikatakan menyelam rasa nikmati rohani, jasmani yang harmoni, kurniaan hakiki. Memang sempoi lah. Bila kamu kenal, memang tepat lah kalau siapa yang faham. Sebab dia ada kata, nikmat mana yang hendak kamu dustakan. Tu surah apa tu? Surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman tu, nikmat mana yang hendak kamu dustakan, dia sebut sebanyak 31 kali. 31 kali dia sebut dalam surah tu. Ayat tu dia menyebutkan nikmat mana yang hendak kamu dustakan, nikmat mana yang hendak kamu dustakan, sebanyak 31 kali. Persoalan dia sekarang, kenapa 31? Sebenarnya ayat tu dia cakap apa kat kita? Nikmat mana yang hendak kamu dustakan? Ni diri kamu ini. Nikmat mana yang hendak kamu dustakan? Menyelami rasa nikmati ni. Tu yang dia kata tadi, nikmati rohani, jasmani yang harmoni. Di sini yang kamu hendak kena faham. Bila dah faham, nikmat mana yang hendak kamu dustakan sebanyak 31 kali. Kenapa 31? Sebenarnya dia nak mengatakan kita, dia memberi amaran ke, dia memberi peringatan. Persoalan diri itu sendiri. Tanya diri kita balik. Kat situ yang kita nak kena tegas. Baru kita faham, baru kita tahu kedudukan yang sebenar, yang hak. Lepas tu barulah dia ada kata kurniaan hakiki. Boleh kita faham lah. Meliputi ni kasih sayang dia tu. Orang kata Ar-Rahim ni nyata di sini. Cuma kita tak kenal. Bila kamu kenalkan diri kamu, memang kurniaan hakiki lah. Tapi persoalan dia sekarang, apa beza dia hakikat dan hakiki? Kita tanya balik. Kita main persoalan sikit kan. Kat sini baru kita ada pecah di luar kotak. Tuhan bagi akal supaya berfikir. Sebab macam kita ni memberi akal supaya kita berfikir, baru jadi fi'al bab. Dan Quran pun ada kata fi'al bab, orang yang berfikir. Jadi orang yang berfikir ni sebenarnya dia orang yang bijak. Orang yang dapat berfikir ke atas diri dia, dia dapat mengubah dunia dia. Kalau orang yang tidak dapat berfikir atas diri dia, dia tidak dapat mengubah dunia dia. Hari ini kamu sibuk mengubah dunia, kamu tidak sibuk pada diri kamu. Tetapi bila kamu sedar, kamu sibuk dengan diri kamu, maka dunia kamu akan ikut kamu. Bila kamu faham macam tu dalam kisah Raja Simur, mencari, lalah kamu jumpa diri kamu sendiri. Maka macam tu Raja Simur, seluruh kiasan cerita tu burung-burung mencari diri dia, mencari tuan dia, mencari raja dia. Begitu gak manusia, mencari akan diri dia sendiri. Itu saja bedah lirik Raja Simur yang dinyanyikan oleh Hikmah dan Kimi Kimo. Tapi lirik ni yang saya bedahkan oleh lirik Kimi Kimo. Apapun yang baik daripada Allah, yang buruk pun daripada Allah, yang memberi faham itu Allah, yang tak memberi faham itu pun Allah. Salamun kalami Rabbir Rahim.